Belajar Al-Quran itu adalah suatu tradisi turun-temurun di negara Brunei Darussalam. Pada masa dahulu di negara ini, Al-Quran itu dipelajari dan diajarkan oleh orang-orang tua di kampung-kampung, sama ada lelaki atau perempuan. Justru itu, jelas Menteri Halwal Ugama, dari merekalah masyarakat umum belajar Al-Quran dan Ugama, terutamanya ilmu fardu ain serta ilmu akidah. Berucam semasa majlis penyampaian sijil pengajian program Cintai Al-Quran di Dewan Sekolah Rendah Dato' Muhammad Yassin, Kampung Mentiri, Yang Berhormat Pihin Udana Khatim, Dato' Paduka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Badarudin, bin Pengarah Dato' Paduka Haji Awang Osman juga menekankan Al-Quran tidak memadai hanya digantung dan dijadikan sebagai hiasan saja, akan tetapi perlu sentiasa dibaca. Jadi hal ini menampakkan perkembangan, terutama sekali belajar Al-Quran adalah berterusan, suatu tradisi yang berterusan, dan memang ini adalah menepati hasrat kita ini sebagai orang yang beragama tidak akan terlepas daripada Al-Quran. Kerana mengingat sekurang-kurangnya ada pesan daripada Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim yang mengingatkan kita supaya jangan membiarkan rumah kita kosong daripada pembacaan Al-Quran. Kerana membaca Al-Quran di rumah itu menjadikan syaitan tidak dapat mendekati. Acara diungkapkan oleh Majlis Perundingan Kampung Rancangan Perumahan Negara Pancur Mentiri dan dikendalikan oleh Badan Biro Keagamaan dengan kerjasama Al-Hufaz Management. Di majlis ini, 48 orang pelajar terdiri dari 42 anak-anak yatim dan golongan kurang berkemampuan serta 6 orang pelajar kelas dewasa menerima sijil masing-masing. Program Cintai Al-Quran merupakan program berterusan dan tahun ini merupakan tahun kedua sejak mula diperkenalkan. Sesi pembelajaran pada tahun ini telah bermula pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Oktober di Sekolah Ugama Pengaraan Anak Puteri Azimah Nikmatul Bolkiah, Kampung Mentiri. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM pagi tadi menganjurkan hari terbuka dan aktiviti sukan ria di Pusat Bahagia Daerah Tutong bersempena dengan Hari Antarabangsa Orang Kelainan Upaya. Hari Antarabangsa Orang Kelainan Upaya diraikan pada setiap 3 Disember dan tahun ini sambutan bertemakan bukan semua kelainan upaya itu nampak dari mata kasar. Perasmian Hari Terbuka Pusat berkenaan disempurnakan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Amiruddin Ehsan bin Pihit Orang Kaya Saiful Molok Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Juga hadir Yang Berhormat Dayang Khairunisa binti Haji Ashari, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Terdahulu, Pengiran Siti Rahmah binti Pengiran Haji Saleh, pemangku pengarah Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM, dalam ucapan alu-aluannya berkata, negara Brunei Darussalam juga tidak terkecuali untuk turut sama meraikan sambutan tersebut sebagai penghargaan dan meraikan penyertaan, pencapaian dan perkembangan golongan OKU di dalam masyarakat dan juga untuk mengutarakan isu-isu penting yang berkaitan dengan mereka. Dengan sambutan Hari Antarabangsa OKU, diharap akan dapat meningkatkan kesedaran dan mendidik masyarakat kita ni terhadap golongan OKU serta untuk membentuk pandangan positif terhadap mereka. Juga diadakan perasmian Rumah Hijau Tanaman Semayan Bunga yang ditaja oleh Golden Corporation Sdn Bhd. Selain daripada aktiviti jualan, para pengunjung juga berpeluang melawat ke kelas-kelas latihan dan kemahiran yang terdapat di pusat berkenaan di samping melihat hasil produk-produk daripada pelatih-pelatih Pusat Bahagia. Hari Terbuka Pusat Bahagia Tutong ini adalah permulaan bagi aktiviti sambutan Hari Antarabangsa OKU dan akan diteruskan lagi pada awal bulan Disember ini dengan majlis membaca surah Yasin dan tahlil di Kubah Makam Diraja. Majlis Doa Kesyukuran Hari Antarabangsa OKU, program Santuni OKU,
Hari Terbuka Pusat Bahagia Daerah Brunei Muara dan Majlis Khatam Al-Quran bagi OKU. Kumpulan Penggiat Seni Tanah Air Brunei PESTAB semalam melancarkan VCD Karaoke Irama Brunei Darussalam yang pertama. Majlis diadakan di Kampung Kiulap. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Amirul Ehsan bin Pihak Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. VCD karaoke mengandungi 12 buah lagu campuran iaitu lagu-lagu asli Brunei dan lagu-lagu Melayu ciptaan tempatan yang digabungkan dalam satu album yang dinamakan Irama Brunei Darussalam Volume 1. Tidak ada kes jangkitan baharu COVID-19 dicatatkan hari ini di negara Brunei Darussalam. Namun, 2 kes aktif sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara ini, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan jangkitan 150 kes dengan kes yang sembuh seramai 145 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes impon sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 9 kes. 527 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala seramai 8,571 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac lalu. Sementara itu, 162 sampel ujian virus SARS-CoV-2 dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 77,086 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Beberapa buah kawasan rendah dan pedalaman di daerah Tutong ketika ini masih mengalami banjir berikutan turunan hujan lebat sejak beberapa hari ini. Sehubungan itu, pagi tadi, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah DDMC Tutong mengadakan mesyuarat bersama agensi-agensi terlibat di Balai Bomba Lamunin Tutong. Mesyuarat dipengerusikan oleh Awang Haji Haizul Rizal bin Haji Yahya, Pemangku Penolong Pegawai Daerah Tutong selaku Timbalan Pengerusi DDMC Tutong yang membincangkan mengenai perkembangan situasi dan pemantauan paras air banjir mengenal pasti kawasan-kawasan yang terjejas. Selain itu, mesyuarat juga membincangkan bantuan pengangkutan, penyediaan bantuan catuan makanan kepada penduduk terjejas dan perkongsian persediaan bersama agensi-agensi berkenaan dalam menghadapi banjir. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Ramli bin Haji Lahid, Ahli Majlis Mesyuarat Negara selaku Penghulu Mukim Telisai dan Pemangku Penghulu Mukim Ukong. Memandangkan negara ketika ini mengalami keadaan cuaca yang tidak menentu, orang ramai dan pengguna jalan raya yang melalui jalan-jalan utama yang terjejas oleh banjir iaitu Jalan Layong dan Jalan Rambai adalah disarankan untuk meningkatkan kewaspadaan ketika melalui kawasan tersebut. Antara kawasan yang terjejas oleh banjir termasuk kampung-kampung di bawah Mukim Rambai, Mukim Ukong, Mukim Lamunin dan Mukim Tanjung Maya. Bagi rumah-rumah penduduk yang terjejas banjir dinasihatkan untuk mengambil langkah-langkah keselamatan dan kesiapsiagaan bagi mengelakkan daripada sebarang kejadian berlaku demi keselamatan dan kesejahteraan nyawa dan harta benda. Berikutan dengan kejadian hujan lebat dan banjir pada masa ini, Kementerian Kesihatan mengingatkan orang ramai terutama yang tinggal di kawasan yang terjejas dan dilanda banjir supaya mengambil langkah-langkah berwaspada bagi mencegah dan menghindarkan sebarang kemalangan, kecederaan dan kemungkinan berlakunya penyakit-penyakit berjangkit bawaan makanan dan air seperti kolera, ceret beret, keracunan makanan
dan penyakit-penyakit bawaan vektor seperti demam denggi dan sebagainya. Antara langkah yang perlu diambil semasa dan selepas berlakunya banjir, memastikan bekalan air bersih dan tidak tercemar, memastikan air minum dimasang terlebih dahulu atau meminum air botol, memasak semua makanan dengan sempurna, mengutamakan kebersihan diri, khususnya membasuh tangan dengan air bersih dan sabun selepas menggunakan tandas, menjaga kebersihan persekitaran tempat tinggal dan kawasan yang berdekatan dan tidak membuang sampah merata-rata serta memastikan saliran air tidak tersumbat, mendapatkan rawatan jika mengalami penyakit seperti demam panas, sakit perut, cereberen, muntah dan lain-lain. Mengutamakan keselamatan khususnya kanak-kanak agar tidak terdedah kepada air banjir bagi mengelakkan berlakunya perkara yang tidak diingini seperti lemas, kecederaan serta jangkitan penyakit. Mengelakkan daripada menyentuh dawai elektrik yang jatuh berdekatan air banjir. Bagi mereka yang mempunyai luka-luka dan penyakit kulit ataupun yang mempunyai masalah kesihatan kronik, terutama sekali kencing manis, seboleh-bolehnya mengelakkan dari terkena air banjir kerana boleh menyebabkan jangkitan. Walau bagaimanapun, jika mengalami kecederaan kecil yang terdedah kepada air banjir, dinasihatkan supaya memastikan luka-luka tersebut dibersihkan dan mendapatkan rawatan di pusat-pusat kesihatan berdekatan. Bagi pesakit-pesakit yang menghidapi penyakit kronik, hendaklah memastikan mempunyai bekalan ubat yang mencukupi dan jika kekurangan bekalan, dinasihatkan menghubungi pusat-pusat kesihatan berdekatan untuk mendapatkan bantuan bekalan ubat dan memastikan tiada takungan air yang boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk. Semasa menghadapi situasi musim hujan dan banjir, orang ramai juga diingatkan untuk mengamalkan tanggungjawab sosial masing-masing ketika negara masih menangani pandemik COVID-19. Untuk maklumat lanjut, kunjungi laman sesawang Kementerian Kesihatan di www.moh.gov.bn atau hubungi talian Darussalam 123. Produk-produk satu kampung, satu produk diketengahkan semasa beberapa aktiviti jualan dalam usaha untuk menggalakkan para pengusaha tempatan agar lebih kreatif dan berdaya saing. Bahan beritanya selepas ini. Pelbagai juadah dan aktiviti menarik disediakan semasa jualan Aneka Mingguan 2020. Acara yang dianjurkan buat pertama kalinya oleh Majlis Perundingan Kampung Lubuk Pulau, Mukim Tanjung Maya, Tutong, berlangsung di Balai Raya Kampung Lubuk Pulau, Tutong. Perasmiannya disempurnakan pagi tadi oleh Yang Berhormat Haji Abdul Wahab bin Apong, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, selaku penghulu Mukim Tanjung Maya dan pemangku penghulu Mukim Pekan Tutong. Aktiviti jualan tersebut antara lain bertujuan memberi pendedahan kepada para belia dan penduduk kampung berkenaan untuk berani tampil menceburkan diri secara langsung dalam aktiviti perniagaan bagi menjana pendapatan. Dalam mengetengahkan produk tempatan 1K1P supaya lebih dikenali di samping menggalakkan rakyat dan penduduk di negara ini untuk membantu meningkatkan ekonomi negara dengan berbelanja di negara sendiri, penganjuran Tamuria Mukim Serasa di Hasrat dapat menjadi platform untuk para pengusaha tempatan untuk lebih kreatif dan berdaya saing. Tamuria dirasmikan oleh Awang Misli bin Najib Abdul Karim, Pegawai Daerah Brunei dan Muara. Aktiviti selama 2 hari bermula kemarin itu di Hasrat akan dapat diteruskan 2 kali dalam sebulan, iaitu pada setiap pertengahan dan hujung bulan. Diungkapkan oleh Majlis Perundingan Mukim Serasa, aktiviti seumpamanya dapat menggalakkan para penduduk di mukim tersebut sentiasa berusaha dalam meningkatkan ekonomi persendirian dan mukim.
Terdahulu Yang Berhormat Pengira Haji Muhammad bin Pengira Haji Osman alias Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara selaku pengerusi Jawatan Kuasa Tamuria Mukim Serasa, dalam ucapannya berharap tamuria tersebut akan mendapat sokongan dan penyertaan berterusan para pengusaha di mukim tersebut dalam sama-sama meningkatkan sosioekonomi para penduduk. Produk 1K 1P Mukim Serasa membuktikan komitmen tinggi penduduk mukim dalam mencipta sendiri produk-produk tempatan yang berkualiti sama ada hasil kerja tangan atau makanan. Melalui produk-produk tersebut, ia dihasrat akan menjadi trademark kepada Majlis Perundingan Mukim Serasa untuk lebih mengorak langkah ke hadapan dan mencapai misi dan visi majlis tersebut untuk meningkatkan sosioekonomi penduduk mukim berkenaan. Bersempena memperingati penubuhan Jubli Perak, Masjid Kampung Bukit Udal daerah Tutong, pagi tadi diadakan majlis kesyukuran. Hadir Awang Haji Azman bin Haji Musa, Ketua Pegawai Agama daerah Tutong. Juga diadakan penyampaian cendera hati kenang-kenangan kepada para jasawan serta penyampaian hadiah kepada para pemenang pertandingan azan dan pertandingan membaca surah ayat-ayat lazim. Majlis antara lain bertujuan untuk mengenang jasa para jasawan yang telah membangun masjid ini sejak tahun 1995 sehingga syiar Islam terus bersinar dengan jumlah penduduknya yang memeluk agama Islam meningkat. Sebagai memperingati penubuhan Masjid Kampung Bukit Udal, beberapa aktiviti berkebajikan diadakan, antaranya peraduan membaca surah ayat-ayat lazim untuk kanak-kanak, peraduan azan untuk belia kampung dan majlis khatam Al-Quran di bawah kendalian Majlis Perundingan Kampung Bukit Udal melalui Biro Keagamaan dengan kerjasama ahli jawatan kuasa takmir masjid bersama penduduk kampung. Majlis membaca surah Yasin dan tahlil khusus untuk almarhum Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim Ibni Kebawah Dulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasnal Bolkiah Muizzadin Wad Daulah diadakan pagi tadi di Masjid Kampung Bang Dalam, Mukim Lamunin, Tutong. Majlis anjuran perkumpulan halakah pencipta Al-Quran ini disertai 70 orang ahli jawatan kuasa masjid dan muslimah Kampung Bang Dalam, Masjid Kampung Menengah dan Masjid Kampung Lamunin. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dan diikuti bacaan khatam Al-Quran. Juga diadakan penyampaian wakaf dan penyerahan infak untuk ibu-ibu tunggal dan anak-anak yatim kepada beberapa buah masjid di Mukim Lamunin. Para belia di negara ini terus diingatkan agar sentiasa waspada akan bahaya kegiatan pengedaran dadah yang menyebabkan kerosakan dan menjejaskan keharmonian kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Perkara tersebut ditekankan oleh Datin Haja Masni binti Haji Muhammad Ali yang di-Pertua Persatuan Basmida semasa program pendidikan pencegahan penyalahgunaan dadah sempena sambutan Hari Sukarelawan Antarabangsa 2020. Majlis berlangsung pagi tadi di Masjid Lambang, Jalan Pasir Berakas. Datin Haja Masni juga mengingatkan bahawa para pengedar dadah terkawal adalah musuh negara yang meraih keuntungan tanpa memikirkan kesan kehancuran kehidupan masa depan keluarga dan masyarakat. Lebih 70 orang belia dan belia cilik Masjid Lambang menyertai program pendidikan pencegahan penyalahgunaan dadah anjuran Persatuan Basmida dengan kerjasama ahli jawatan kuasa Masjid Lambang. Juga diadakan ceramah motivasi bertajuk Pembentukan Akhlak di Usia Remaja. Program dihasran dapat menyuntik semangat para belia agar aktif melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang sihat dan kesukarelawan. Menjelang musim persekolahan yang bermula tahun depan, kebajikan anak-anak yatim tidak diabaikan dengan memberikan bantuan peralatan persekolahan untuk memulakan pembelajaran mereka. Sehubungan itu, pagi tadi, kumpulan Meraih Berkah menyumbangkan bantuan peralatan sekolah kepada seramai 100 anak yatim dan golongan kurang berkemampuan.
Sumbangan diserahkan oleh Dayang Haja Florinda binti Haji Majlis, ketua kumpulan tersebut dan ahli-ahli kumpulan tersebut. Terdahulu, kumpulan tersebut dengan kerjasama Kumpulan Permai Warga Indonesia menganjurkan selawat bersama anak-anak yatim. Program Khidmat Bakti Negara PKBN mendedahkan belia kepada pelbagai aktiviti mencabar dan lasang yang menjurus kepada konsep berpasukan serta kepada aspek kehidupan bermasyarakat. Selain itu, program tersebut juga dapat meningkatkan semangat jati diri dan membantu belia memperkembangkan kualiti pribadi seperti beriltizam, berani, cekal dan berkeyakinan. Justru pagi tadi, seramai 250 orang belia seluruh negara mendaftar bagi pengambilan PKBN ke-10. Sesi pendaftaran berlangsung di Padang Kawat Kem Latihan PKBN Batu Apoi, Tempurong. Para peserta yang terpilih menyertai program kali ini dihantar secara pandu lalu. Para peserta berumur antara 16 hingga 21 tahun di mana kebanyakannya terdiri dari penuntut-penuntut sekolah yang sedang menunggu keputusan Sijil Am Pelajaran Brunei Cambridge peringkat O dan Sijil Am Pelajaran Brunei Cambridge peringkat A serta selebihnya yang sudah menamatkan persekolahan. Para peserta akan menjalani latihan di kem latihan PKBN selama 3 bulan. Sebanyak 66 payandara berjaya dikumpulkan pada kempen menderma darah anjuran bengkel kereta berakas Dara Berhad BKB yang berlangsung pagi tadi. Kempen yang diadakan bermula pukul 9 pagi hingga 2 petang itu dibukakan bagi orang ramai dan dikendalikan oleh Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pengeran Anak Solehah. Kempen antara lain bertujuan untuk membantu unit simpanan darah dalam memberi khidmat bantuan kepada masyarakat dan pesakit yang memerlukan darah. Justru pihak Pusat Pendermaan Darah menyuruh kepada orang ramai yang berumur 17 tahun ke atas dan tidak mempunyai masalah kesihatan supaya akan dapat menderma darah dan boleh dibuat di pusat berkenaan pada waktu bekerja. Untuk maklumat lanjut atau membuat tempahan untuk mengadakan kempen derma darah, hubungi Pusat Pendermaan Darah menerusi talian 224-2424 sambungan 5745 atau 6001 atau 6002 atau email ke bloodbank@moh.gov.bn atau ikuti Pusat Pendermaan Darah menerusi laman Instagram dan Facebook @bloodbank.repas. Awangku Muhammad Syakir bin Pengiran Haji Ali muncul juara kejohanan golf amal Pusat Ehsan kali ke-20 2020. Kejohanan anjuran Pusat Ehsan Al-Amiral Haji Mariam yang berlangsung selama 3 hari tersebut berakhir petang tadi di Klub Golf Pantai Mentiri. Seramai 228 orang menyertai kejohanan tersebut. Pemenang ditentukan melalui perlawanan play-off antara Awangku Muhammad Syakir dengan Abdul Aris Maldini Haji Majin setelah kedua-dua pemain mencatat 70 pukulan 2 di bawah par. Dalam aksi perlawanan play-off, Awangku Muhammad Syakir berjaya membuat pukulan birdie sekaligus menjuarai kejohanan. Bagi kategori senior overall gross dimenangi oleh Mohsin Junaidi, Mardan Kumar Gurung memenangi kategori terbuka overall NEN dan Harizal Hashim bagi Division A NEN. Azmi Osmar pula menjuarai Division B NEN dan Haji Amir Isma memenangi Division C NEN. Bagi kategori pemain senior 55 tahun ke atas disandang oleh Kenal Bersara Datuk Perukah Haji Haris Haji Abdul Karim. Manakala bagi kategori wanita gross terbaik diraih oleh Alma Syazwani Khamis. Sementara Elizabeth, pemain berusia 14 tahun, memenangi kategori wanita overall NEN dan bagi kategori VIP dan penaja disandang oleh Pengeran Osman Pengeran Serudin. Penyampaian hadiah kepada pemenang bagi kategori overall gross disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Lela Raja Major Jeneral Bersara Datuk Perukah Sri Haji Ong Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua.
Pasukan Manglaid Stingers muncul juara kejohanan badminton Liga Berpasukan Kebangsaan Negara Brunei Darussalam 2020. Perlawanan akhir Liga berlangsung petang tadi di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hasnal Bolkiah, Brakas. Dalam kejohanan itu, Manglaid Stingers yang mengutip 21 mata menerima piala pusingan, pingat emas, raket dan wang tunai RM1,000. Naib juara pasukan Manglaid Mavericks menerima pingat perak, raket dan wang tunai RM800, manakala pasukan Majlis Sukan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei di tempat ketiga menerima pingat gangsa, raket dan wang tunai RM600. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Pengarah Muhammad Amir Rizal bin Pengarah Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Pentadbiran Kewangan dan Esten, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Dayang Mariam binti Ulan, pemangku pengarah Jabatan Belia dan Sukan, dan Pengarah Haji Hamzah bin Pengarah Haji Muhammad yang dipertua Persatuan Badminton Kebangsaan Brunei. Sukarelawan Malam Minggu Pusat Belia MMPB dan penduduk kampung STKRJ Katok B pagi tadi mengadakan acara mendaki bukit dan kempen kebersihan di trek Bukit Silan. Ia merupakan aktiviti pertama sempena Hari Bertindak atau Day of Action. Hadir Kolonel Bersara Pengarah Haji Maidin bin Pengarah Haji Said, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Aktiviti seumpamanya diadakan bagi mendidik orang ramai tentang kesedaran penjagaan kesihatan melalui aktiviti riadah di samping memastikan kebersihan itu adalah tanggungjawab bersama. Hari Bertindak sempena sambutan Hari Sukarelawan Antarabangsa merupakan mandat daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB untuk memberi peluang kepada para belia untuk menyumbang kepada perdamaian dan pembangunan negara.